Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, alhamdulillah kita bersama lagi. Okey geng, kita hari ni aku nak bawa video Iswardimoni yang menceritakan soal agama suku, politik suku. Sebenarnya budaya ini dibawa oleh PAS. Tapi PAS dia tak nampak kat atas batang hidung dia. Tu dia kata dekat orang lain yang bawa politik suku, agama suku. Budaya ni dia dibawa oleh parti PAS. Hakikat, memang hakikat. Boleh kita dengar Iswardimoni menceritakan daripada A sampai Z. Daripada kecemburuan terhadap Anwar Ibrahim, betapa cemburunya Datuk Hadi Awang dan juga pimpinan PAS terhadap Anwar Ibrahim, sehinggalah dia tuduh parti lawan dia politik suku, agama suku, dan last kali yang budaya tu PAS yang bawa politik suku, agama suku. Jom kita bersama dengan Iswardimoni. Minda Presiden PAS bercelaru. Itulah hakikat yang kami kena hadapi. Baik, dalam masa yang sama, hari ini PAS buat lawak tuan-tuan. Buat lawak apa hari ini? PAS buat lawak. Buat lawak apa tuan-tuan? Dia orang jealous dengan Anwar The Untold Story ni. Okay, dia orang jealous dengan Anwar The Untold Story. Okay, dia tulis apa? PAS saran filem Anwar ditarangkan secara percuma di RTM. Seorang ahli PAS mencadangkan agar kerajaan membeli filem Anwar dan ditayangkan kepada umum secara percuma melalui RTM. Kata Abdul Latif, dengan cara itu lebih ramai orang menonton filem yang menceritakan sebahagian daripada kisah hidup Perdana Menteri. Saya cadangkan RTM untuk membeli terus cerita Untold Story dan tayangan percuma dan tanpa menggunakan budak sekolah dan kaki tangan kerajaan, katanya semasa berbahas di Dewan hari ini. Kenyataan itu dibuat setelah media melaporkan ada agensi kerajaan menganjurkan tayangan percuma tersebut. Okey, dakwaan itu dibuat oleh Razi Jidin melalui hantaran di Facebook yang mengatakan bahawa ada anak-anak, ada budak sekolah digunakan ataupun dibawa untuk menonton filem tersebut. Okey, yang pertama sekali, kalaupun budak-budak sekolah dibawa untuk menonton filem tersebut, dia bukanlah satu kesalahan undang-undang pun. Okey. Yang kedua, dia nak parallel lah. Daripada bagi budak-budak tonton filem tu, baik letak RTM. So apa bezanya? Kita letak RTM, nanti RTM beli, nanti dia orang kata inilah dia kronisma, inilah dia guna duit kerajaan, ini dia akan cakap macam tu. Kita buat tayangan, lepas tu bawa budak-budak untuk tengok, dia kata sedemikian. Dia sebenarnya tuan-tuan, akhirnya dia tak akan puas hati pun apa yang kita buat. Kita pusing kat mana pun dia tak akan puas hati. Normal, itu biasa, itu pembangkang. Isunya pembangkang dia tak ada point. Dia berbeza zaman kami jadi pembangkang dulu. Kan, saya buat live setiap malam, kita jadi pembangkang dulu, point kita ada. Kita akan buat fakta-fakta. Ini setakat fakta cerita Anwar The Untold Story pun kau buat masuk parlimen. Apakah lepas tu mempertikaikan kenapa bawa budak-budak sekolah pergi tonton Anwar The Untold Story. Sukatilah, itu duit orang yang nak pergi, apa orang kata, nak pergi beli dan bawa budak-budak sekolah. Sukati dia lah. Kan, sukati dia. Kalau benda itu melanggar undang-undang, menyalahguna dana kerajaan, rasuah dan sebagainya, buat laporan SPRM, kita tak ada masalah. Tapi dia nak buat apa dengan duit dia, itu terpulang kepada dia. Dia nak buat budak menonton ke, dia nak buat budak sekolah ke. Masa saya dekat Putrajaya hari tu, apa orang kata, budak-budak kecil pun ada, kan, menonton. Oh, reformasi dia kata. Kan, reformasi, ya, ada dua Anwar lah kata dekat situ. Tak ada masalah, duit dia terpulang pada dia, nak pakai macam mana. Orang nak beli tiket, nak bagi sponsor ke, orang nak bagi whatever lah. Tapi sebab dia dah tak ada modal, dia orang ni dah tak ada modal, kan. Saya sarankan, apa kata PAS buat pula Memali The Untold Story ataupun Hadi The Untold Number. Memali The Untold Story ke ataupun Hadi The Untold Number, apa kata buat macam tu, kan. Menarik juga. Saya teringin kalau nak beli tiket, kalau sekiranya ada lah, siapa-siapa jutawan-jutawan ke, kalau boleh kan, buatlah satu Hadi The Untold Story ataupun Hadi The Untold Number, kan. Macam mana janji dia nak pergi dapatkan ramai number untuk bertukar tu, tiba-tiba tak dapat. Mungkinlah Hadi boleh ceritakan dalam cerita tersebut, dan juga mungkin boleh masukkan, selitkan sekali Malaysia City, masukkan sekali apa tau, macam mana, apa kesan apa orang kata, amanat Haji Hadi tu, politik suku, agama suku tu, apa kesan dia, kan. Mungkin boleh masukkan sekali lah, supaya kita nampak perkara tersebut. Itu pun akhirnya jadi pertikaian, tuan-tuan.
dan membawa saya tentang Hadi ni satu minda artikel tulisan Hadi Awang. Okey, saya baca, saya try not, dia artikel dia panjang, tapi saya try baca, dia komen dia, tapi dalam komentar tersebut saya bagi gambaran dulu. Dalam tulisan tersebut dia bertajuk pertembungan akidah dan ideologi kebendaan. So saya baca, saya bukan dah baru baca ni, saya dah baca tadi. Selepas saya membaca tulisan tersebut, saya bukan semakin clear, saya semakin confused. Apa yang dia nak tulis ni sebenarnya? Dia kata pertembungan di antara akidah dan juga ideologi kebendaan. Okey, dia nak bagi tahu macam ni. Sekarang ni dia buat dua dikotomi tau, dia dua pembahagian. Seolah-olah PAS ni memperjuangkan akidah Islam, Anwar Ibrahim ni memperjuangkan ideologi kebendaan, materialistik, duniawi. Dia nak bagi tahu macam tu lah. Baik, saya baca apa yang beliau tulis dan saya akan komen. Okey, tolong jangan mual. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 90-93. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu wahai Muhammad hingga kamu memancarkan air mata dari bumi untuk kami, atau sehingga kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras airnya, atau sehingga kamu gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu katakan akan berlaku, sehingga kamu datangkan Allah dan para malaikat bersemuka dengan kami, atau sehingga kamu mempunyai sebuah rumah daripada emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali tidak akan mempercayai kenaikan kamu itu hingga kamu turun ke atas kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia menjadi rasul? Kemudian Hadi daripada ayat surah Isra 1993 tu, Haji Hadi pun menulis, demikianlah Allah SWT membawa cerita benar berlakunya pertembungan perjuangan Islam yang meletakkan Islam yang sempurna sebagai keutamaan melalui pendekatan menyelamatkan umat berasaskan kepercayaan kepada Allah SWT. Adapun lawannya yang menentang pula membawa isu makanan dan rumah kediaman menandakan kemewahan. Di samping itu mereka mencabar untuk membuktikan kebenaran agama dengan mencabar Allah supaya menunjukkan dirinya bersama para malaikat yang gaib ataupun menurun perkara luar biasa seperti bencana kepada sesiapa yang menolak Islam. Baik, saya komen yang ini. Hadi kata berdasarkan surah Al-Isra itu, dia kata di sini nampak bahawa ayat ini menunjukkan pertemuan di antara dakwah Nabi yang membawa akidah dengan orang Quraisy yang nak membawa kebendaan. Yang ini pun dah salah. Alah, terror lah kau berbanding Hadi. Tak, ini common sense tuan-tuan. Dalam ayat itu tak ada, bukannya, iyalah memang dia menceritakan Nabi datanglah dengan kebun kurma, dengan rumah emas, tapi bukan itu maksud dia. Maksudnya penolakan daripada orang kafir pada waktu itu, kerana mereka tahu Nabi tak akan boleh hadirkan semua tu. Itu maksud ayat tersebut. Penolakan itu bukan kerana bermaksud kami nak harta ini, kami nak harta ini, kalau bagi harta ini kami akan ikut kamu. Bukan itu maksud dia. Even kalau Nabi Muhammad boleh bagi harta itu, boleh turun orang kata makanan daripada langit sekalipun, mereka tetap tidak akan mengikut kerana mereka adalah orang yang ingkar. Ini yang berlaku kepada Nabi yang mana turun makanan daripada langit. Nabi Isa kata silap, turun makanan daripada langit pun akhirnya kaum dia tetap tak nak ikut dia. Bermaksud penolakan itu bukan pertembungan di antara kebendaan dengan akidah, tetapi pertembungan itu menunjukkan, dalam ayat itu menunjukkan bahawa kalau sekiranya pun Nabi datang dengan kekayaan, dengan kurma dia, dengan kebun dia, dengan rumah emas dan sebagainya, mereka tak akan percaya. Dia sebenarnya minta Nabi mengadakan semua itu sebagai satu sindiran. Kan, sebagai satu sindiran. Tapi itu bukan poin yang Haji Hadi nak bawa ni. Dia ada poin dia. Okay, apa poin dia? Saya ulas balik. Alright. Jawapan yang disebutkan Rasulullah bukan bermakna apabila mengutamakan akidah maka kita tidak perlu mengambil peduli kepada keperluan makanan. Hal ini disebabkan keperluan kebenaran ialah kebiasaan fitrah yang difahami oleh semua makhluk yang berjasad. Semua binatang yang tidak berakal akan tetap berusaha secara tabi'i mencari keperluan itu. Now, yang mana satu ni? Tadi dia kata akidah, pertemuan di antara akidah, tajuk tu pertemuan di akidah dengan ideologi kebendaan. Tapi yang ini pula dia kata kita pun perlukan kebendaan. So yang mana satu? So sebab itu saya kata ayat yang dirujuk tadi tu, tafsiran dia tu salah. Okey, so akhirnya saya tak nak baca yang ni panjang lah pula, saya bawa ke bawah. Akan tetapi saya bawa ni yang ni boleh baca sendiri, tuan-tuan boleh baca sendiri dalam artikel. Nanti saya baca panjang ni nanti boring pula, tuan-tuan nak kena hadap satu-satu. So akhirnya kenapa dia nak bawa artikel ini, kenapa dia nak bawa benda ini?
dia turun Al-Quran ini, Al-Quran itu. Dia rujuk pula Rasulullah mengambil sebanyak humus 20% daripada ghanimah, disebut pula ghanimah, kemudian wakaf dan rikas. Akhirnya dia tulis yang ini. Maka daripada janganlah juga berlagak jika tidak mau menerima gaji atau peruntukan diri dengan berlakon lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin, namun di belakangnya menerima rasuah dan pelbagai sogokan yang melampau. Baik, saya tak pasti dia rujuk ayat perkataan ini kepada siapa. Dia kata janganlah berlagak jika tidak mau menerima gaji atau peruntukan diri dengan berlakon lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata Nabi pun ambil humus 20% daripada ghanimah, daripada harta peperangan dan fa'i. Dan juga dia pun mengambil wakaf, ada sumber wakaf, ada sumber rikas. Tapi Anwar Ibrahim tak ambil apa pun. So janganlah berlagak lebih, sedangkan di belakangnya terima rasuah dan pelbagai sokongan haram yang melampau. Nah, soalan kita kepada Hadi Awang ni, adakah tulisan ini merujuk kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Adakah Hadi secara tersiratnya mengatakan bahawa Anwar tak ambil gaji tersebut lebih daripada Nabi, itu hanya lakonan, sedangkan kat belakang dia terima rasuah dan juga harta haram? Adakah itu yang dimaksudkan Hadi Awang? Kalau demikian, tolong nyatakan supaya senang nanti kena saman. Kan? Okey. Saya baca komen ni lagi Saya baca komen ni lagi. Keseluruhan pengamat politik lawan PAS, termasuk para ilmuwan mereka yang memindahkan otak dari kepala dibawa ke perut mereka. Maksudnya daripada otak dia orang jadi rasuah. Dia ni begitu semua ni. Keseluruhan, termasuk saya kot. Meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam, seolah-olah tanpa peduli akan masalah keperluan hidup rakyat di negeri yang diperintah oleh PAS seperti air, barang keperluan, rumah kediaman dan lain-lain. Satu anggapan yang tidak malang berpolitik secara tabi'i. Dia guna perkataan tabi'i tu sebab dia nak bagi tahu yang Anwar tu luar tabi'i. Baik, saya ulas tentang perkara tersebut. Dia kata keseluruhan pengamat, termasuk memindahkan otak mereka ke perut, dari kepala ke perut, meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam, seolah-olah tanpa peduli akan masalah, meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam. Now, tuan-tuan, kita tak pernah meremehkan sesiapa dalam nak menegakkan Islam. Tiba-tiba dia kata kamu meremehkan PAS kerana kamu kata PAS tidak menjaga kebajikan hal ehwal rakyat PAS. Now, soalan saya, adakah tidak benar dakwaan bahawa PAS tidak menjaga kebajikan hal ehwal rakyat PAS? Adakah dakwaan itu tidak benar? Itu soalannya. Dan apa kaitan kalau kamu apa orang kata menafikan ataupun tidak menjaga kebajikan rakyat kena mengena dengan menegakkan Islam? Tak nak menegakkan Islam, tegaklah Islam, tuan-tuan. Tapi berapa ramai yang pergi ke masjid semayang 5 waktu, kita kata masjid 5 waktu, tetapi lampu merah tetap langgar. Tapi taklah kita mengatakan kurang iman dia, kurang akidah dia. Bukan iman, kurang akidah dia, tak. Tapi dia tetap langgar-langgar, itu tetap langgar. Apabila kamu menafikan rakyat kamu, benda yang paling asas. Apa benda yang paling asas, tuan-tuan? Air, pekerjaan, makanan, kekayaan, pembahagian dan sebagainya. Benda itu sendiri adalah bertentangan dengan Islam. So dekat mana bahagian itu yang kamu tak faham? Dia kata apa? Saya komentar kat sini. Dia kata, Haji dia kata, satu anggapan ini tidak matang berpolitik secara tabi'i. Dia kata, tak matang. Tak matang apa? Saya tak faham apa yang tak matangnya apabila kita mengatakan rakyat tak ada air. Rakyat tak dapat air. Hari perayaan, air selalu tak ada. Makanan kurang, pekerjaan kurang. Apa yang tak tabi'inya? Salahkah kita mengatakan demikian di negeri yang kononnya memperjuangkan? Adakah semua memperjuangkan Islam itu tidak bermakna tidak perlu menjaga rakyat? Adakah menjaga rakyat itu bukan sebahagian daripada Islam? Itu persoalan. Kan? Seolah-olah dia nak bahagi. Dia nak sukukan politik, agama suku, politik suku. Inilah agama suku, politik suku. Seolah-olah politik ni, politik jangan ingat ini berpolitik, tuan-tuan. Menjaga kebajikan rakyat itu juga politik. Memberi makan kepada rakyat itu juga politik. Memberi air bersih kepada rakyat itu juga politik. Memberi pekerjaan kepada rakyat itu juga politik. Meningkatkan pendapatan rakyat itu juga politik.
Sekarang ini Haji Hadi nak kata apa? Politik itu kita kena asingkan daripada agama. Adakah perkara-perkara ini tidak termasuk dalam perjuangan Islam? Adakah perkara ini tidak termasuk dalam perkara yang dituntut oleh Islam? Itu persoalan yang kita nak bawa, kan? So akhirnya Hadi ni, dia tahu dia buat kesilapan yang besar. Disalahkan siapa, tuan-tuan? Disalahkan siapa? Okey, tanpa mengambil kira, dia kata bahawa PAS juga gigih berusaha secara politik menurut tabi'i manusia yang wajib mengurus keperluan rakyat. Akan tetapi PAS banyak menghadapi sekatan oleh kerajaan pusat, bermula dengan kerajaan Kelantan sejak Perdana Menteri, sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini. Urusan keuangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati. Tuan-tuan, perasan tak disebut masalah PAS sekarang ini di Kelantan, salah dia siapa? Dia kata salah dia Anwar Ibrahim. Kenapa salah Anwar Ibrahim? Sebab Anwar Ibrahim Menteri Keuangan menyekat. Tapi perasan tak dalam tulisan ini, dia tak sebut pun tentang Mahathir. Dia tak salahkan Mahathir, tuan-tuan. Dia tak salahkan Mahathir, dia salahkan Anwar Ibrahim. Tapi dia tak pernah salahkan Mahathir. Saya baca tulisan ini dekat Harakah Daily, bukan dekat channel-channel lain. Lepas itu dia tulis kat sini, dia sebut tentang royalty. Baik. Malah dia kata royalty petroleum tidak dinafikan kepada Sarawak dan Sabah, tetapi dinafikan kepada negeri yang diperintah oleh PAS. Royalty petroleum tidak dinafikan kepada Sabah dan Sarawak. Yang pertama sekali, Sabah dan Sarawak ada minyak dan gas di bawah 3 nautical mile, tetapi dinafikan kepada negeri yang diperintah oleh PAS. Dia kata, maka kejamlah. Bukan kami yang kejam, kamu yang kejam kerana menafikan royalty berikut. Baik, kita jawab Haji Hadi. Saya nak bagi tahu, tahukah kamu wahai Haji Hadi, yang menafikan royalty itu bukanlah kerajaan sekarang ini, bukanlah kerajaan Pakatan Harapan. Yang menafikan royalty itu adalah kerajaan PAS sewaktu mereka memerintah 33 bulan yang lalu. Kau biar betul, Is. Saya bawakan artikel pada tahun bila, tuan-tuan? Artikel ini November 25 tahun 2021. November 25 tahun 2021, siapa yang memerintah, tuan-tuan? Masa itu PAS yang memerintah. Siapa menterinya, Perdana Menterinya? Ismail Sabri. Siapa bersama Ismail Sabri pada waktu itu? PAS yang memerintah. So pada waktu itu Zafrul, siapa yang melantik? PAS juga antara yang bersetuju untuk melantik beliau. Keputusan ini keputusan siapa? Keputusan kabinet. Ini bukan keputusan Zafrul. Kabinet di mana PAS ada di dalamnya telah memutuskan tiada royalty petroleum untuk Kelantan, hanya wang ehsan Tengku Zafrul. Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata, Petronas tidak akan membuat bayaran royalty tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata ia disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi adalah di luar perairan negeri Kelantan. Namun begitu, memandangkan lokasi medan petroleum berdekatan dengan perairan negeri Kelantan, maka wang ehsan akan dibayar kepada negeri Kelantan. Perkara ini telah pun diputuskan oleh kabinet. Di dalam kabinet disuarakan oleh Menteri Perikatan Nasional pada waktu itu. Sekarang dah masuk UMNO lah, tapi pada waktu itu Menteri Perikatan Nasional, di mana ada PAS di dalamnya. Dan dia bukan cakap secara dekat media, dia cakap di dalam parlimen, di mana di dalam parlimen itu yang kerajaannya pada waktu itu adalah PAS, di mana beliau mengatakan Kelantan tidak layak mendapat royalty minyak. Itu je. Kelantan tidak layak mendapat royalty minyak. Saya kena sebut perlahan-lahan sebab sebilangan otak seluang ni, otak-otak seluang ni dia banyak sangat makan tinja. Tahu tinja? Dia dah out dah. PAS waktu jadi kerajaan pada November 2021, Menteri Perikatan Nasional mengatakan bahawa di dalam parlimen Kelantan tidak layak mendapat royalty. Ini bukan Pakatan Harapan yang sebut. Ini bukan Kerajaan Perpaduan yang sebut. Dan bila benda ini dah dibawa di dalam parlimen oleh kerajaan PAS, maka dia dah jadi undang-undang, tak boleh nak buat apa-apa. Sekian, terima kasih. Salah siapa, tuan-tuan? Tiba-tiba hari ini Haji Hadi, dia macam amnesia. Dia macam amnesia, tuan-tuan. Amnesia, tahu amnesia? Dia macam hilang ingatan.
Royalti Platinum tidak dinafikan, tetapi dinafikan di negeri diperintah oleh PAS. Tak, pada tahun November 2021 tu baru 2 tahun lepas. November 2021 tu baru 2 tahun lepas. Dia duduk kat situ, kecuali dia ponteng lah. Saya rasa masa pembentangan ni dia ponteng ni, dia tak datang. Kalau tak, dia tak tulis macam tu. Betul tak? Kerajaan dia sendiri yang cakap Kelantan tak ada royalti. Tuan-tuan, faham saya tak tahu nak corner kot mana lagi kan? Saya tak tahu nak corner kot mana lagi. Tapi itu hakikat. Dan akhirnya dalam tulisan ini dia kata apa? Dia pusing, DAP lah yang menentang Islam. Itu ujung dia. Macamlah gerakan tu tak menentang Islam kan? Macamlah gerakan tu tak menentang Islam. Alright. So akhirnya apa tuan-tuan? Yang teruk rakyat, yang tak dapat bantuan rakyat. 400 juta kerajaan persekutuan zaman Pakatan Harapan, 400 juta bagi royalti kepada kerajaan negeri Kelantan. Zafrul kata tak layak dapat royalti, dia bagi 200 juta, 400 juta juga ihsan. Zaman Perikatan Nasional lah, bukan zaman sekarang, zaman Perikatan Nasional. So siapa yang cakap ni? But of course tak ada, ini semua Islam kita yang penting tak ada air, tak apa, janji Islam. Itu saya kata politik suku. Itulah sebenarnya politik suku, agama suku. Agama ni tuan-tuan tidak sekadar hanya kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan itu semata-mata. Agama ini ialah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Itulah agama. Kita baik macam mana pun hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan manusia itu tak baik, itu pun dah salah. Tak bagi sepatutnya kepada rakyat, itu adalah hubungan dengan manusia. Bagaimana kita berbicara kencang tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan manusia itu sendiri jauh. Dapat 400 juta, beli apa? Mercedes-Benz, air merah kat Kelantan, tetapi ahli lembaga pengarah dapat 10,000 apa orang kata allowance, dapat 10,000 duit raya. Sedangkan pekerja 200 je tuan-tuan, dah kena marah tambah 500 jadi 700. Rakyat air merah, air Nescafe. Oh, kenapa dapat 10,000? Mereka memerah otak. Otak apa yang dia perah pun aku tak tahu. Kan? Otak apa dia perah pun aku tak tahulah. Tapi hakikat dan tuan-tuan, itulah macam yang ada kat dalam komen-komen kita ni kan. Ini Islam, ini ulama, ini Islam, ini ulama. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu benda. Saya nak bagi tahu satu benda. Ulama itu nabi ke? Ya, dia waris nabi, tapi ulama bukan nabi. Ulama tak buat dosa ke? Ulama tak buat salah ke? Ulama tak boleh dipertikaikan ke? Dan ulama, dia alim dalam bidang agama dia. Tapi adakah dia alim dalam bidang pentadbiran? Adakah dia alim dalam bidang ekonomi? Adakah dia ulama dalam bidang akaun, dalam ekonomi, dalam pentadbiran, dalam politik? Tak semestinya. Adakah mereka tidak? Adakah kalau kita ada 1,000 ulama, therefore kita betul? Tak. Kalau kita ada 1,000,000 ulama sekalipun, tapi kalau ulama tu kata air merah di Kelantan itu tak ada masalah, itu tak guna juga. Tak guna juga. Jadi ulama macam mana banyak sekalipun, kalau ulama atau jadi ulama bisu, kemungkaran ni tuan-tuan, maksiat ni bukan erti kata kita nampak orang buat benda tak elok tu semata-mata. Bila mana pemerintah itu zalim kepada rakyatnya, pemerintah itu zalim kepada raja, itu pun maksiat. Betul tak betul? Zalim macam mana? Tak adalah orang Kelantan ni kena pukul, tak adalah orang Kedah ni kena pukul. Dinafikan hak mereka yang paling asas. Air mereka, pekerjaan mereka, pendapatan mereka, jalan raya mereka, nak balik kampung pun berjam-jam tuan-tuan. Itu benda asas. Itu menzalimi. OIS kita tak ada duit. 30 tahun memerintah, cerita sama. Ini semua salah oleh, ini salah Anwar Ibrahim, ini salah Kerajaan Persekutuan, ini salah DAP, ini salah BN, ini salah UMNO, ini salah itu, ini salah Iswardi. Semua orang lain salah, tapi dia sendiri tak pernah salah.
30 tahun memerintah, semua salah orang lain kecuali salah dia. Kan? 30 tahun memerintah, semua salah orang lain, dia tak salah. Oh, kami ni memperjuangkan Islam, therefore kami tak salah. Tuan-tuan, keberkatan pada sebuah negara itu bukan dilihat betapa alim ulama'nya seorang pemimpin. Tak. Dia hafal Quran, dia baca kitab banyak, dia seorang pemimpin. Tapi kalau rakyat dia hidup susah kat bawah, belum tentu berkat negara tu. Tak ada syarat mengatakan pemimpin tu mesti seorang alim ulama'. Tak ada. Tak ada syarat. Bagilah saya mana hadis Al-Quran bagi yang kata pemimpin itu mesti seorang alim ulama'. Tak ada. Boleh tak? Kalau ada, bagi kat saya. Kat mana dalam Al-Quran, dalam hadis kata mesti wajib dia seorang alim ulama' yang mempunyai at least pendidikan degree, PhD, master dalam agama? Tak ada. Tetapi dalam Al-Quran menyebut pemimpin itu mesti ada dua ciri. Satu, amanah. Kedua, quwwah, mempunyai kekuatan, mempunyai kompetensi. Itu dua ciri yang disebutkan oleh Al-Quran. Dia ulama' tapi tak berkemampuan mentadbir pun tak guna. Dan kalau pun begitu, bukan Menteri Besar Terengganu tu bukan ulama' ke? Habis dia macam mana? Kan? Dia macam mana? Baik. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar dah penjelasan daripada Iswadi Moni, dan alhamdulillah kita fikirlah, fahamlah kan siapa dia hak yang sebenar-benarnya yang membawa kebenaran, yang betul-betul memperjuangkan agama, bangsa dan negara dan untuk rakyat, dan siapakah yang sebenar-benarnya betul-betul mereka memperjuangkan kedudukan. Mereka nakkan kedudukan je. Kita boleh nampak mereka tak reti buat kerja nak buat hampa. Cuba hampa tengok 33 bulan ada pimpinan-pimpinan tinggi ada tempat, dapat tempat, dapat kedudukan, dapat pencen, dapat gaji tinggi puluhan ribu. Tapi sewaktu mereka berkuasa, apakah yang mereka bagi kepada negara? Apakah jasa mereka yang mereka tinggalkan kepada negara untuk rakyat manfaatkan? Tak ada. Malah mereka tinggalkan beban kepada negara. Mereka tinggalkan musibah. Mereka meninggalkan kesusahan kepada rakyat. Rakyat kena hadap semua ni. Kan? Kerajaan, lepas ni kerajaan tak mampu nak bantu rakyat sepenuhnya. Disebabkan kerajaan ada komitmen hutang. Kerajaan ada komitmen yang sangat-sangat besar untuk membayar hutang yang sangat-sangat besar. Bayangkan dalam masa tidak sampai 5 tahun, bayangkan dah berapa ratus bilion mereka buat hutang dalam masa tempoh jangka masa yang sangat-sangat singkat. Dan setelah daripada pandemik dah tukar kepada endemik, apa yang mereka buat sepanjang negara kita dah berada di fasa endemik, apa yang mereka buat? Adakah mereka pergi tebus balik kegagalan mereka tu? Sewaktu jadi COVID lah, negara tutup lah apa. Bila negara dah open, segalanya pun dah buka, adakah mereka pergi buat kerja balik, tarik pelabur, buat itu, buat ini? Adakah berlaku? Tak berlaku, geng. Seperti mana mereka dapat je kuasa, mereka duduk saja tak buat apa. Dan setelah negara dah kembali kepada endemik, tak buat apa juga. Mereka meninggalkan kesan yang sangat-sangat besar kepada negara dan rakyat kita. Tapi mereka nak tutup kegagalan mereka gunakan agama Allah. Mereka guna agama Islam. Mereka guna ayat-ayat Al-Quran. Mereka guna segala-galanya demi nak menghalalkan cara. Kan? Lepas tu kita boleh tengok cara-cara perbuatan mereka ni kan. Mereka gunakan agama. Mereka, sedih geng. Sedih. Kita tengok apa yang mereka bawa sebenarnya ni. Kan? Caca mereba, pening, serabut kita tengok. Kan? Malu betul lah dekat orang kan. Jadi, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun. Untuk PRN hak yang nak main ni, cuba fikir secara luas. Ambil tahu apa yang berlaku. Ambil tahu pasal politik. Dengar je. Kan? Dengar, ambil tahu dan nilai. Dan fikirkan yang mana
parti mana yang betul-betul berjuang untuk rakyat dan parti mana yang semata-mata berjuang untuk nakkan rasa kesenangan, kawan-kawan dia senang, dia puak-puak parti mereka je senang, dapat pencen, dia hidup senang, hidup mewah, tapi untuk rakyat tak ada. Jangan lupa Perikatan Nasional memerintah 33 bulan. Kena ingat, tahun yang terakhir, 12 bulan yang terakhir, apa yang mereka buat? Yang menjadi menteri yang untuk pemulihan ekonomi, kan? Tu diketuai oleh Muhyiddin Yassin tau. Jangan lupa tu. Makan gaji buta bila Anwar Ibrahim naik, Anwar Ibrahim buang ayat agensi kononnya duk nak pulihkan ekonomi negara. Mangkang yang memang betul-betul menipunya. Ini semua semata-mata nak agihkan kedudukan, nak agihkan kursi. Jadi fikir-fikirkan, pakai otak, pakai tuntut, dengar, belajar, ambil tahu, barulah kita bijak. Okey, tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.